fasa yang keempat. Mereka sedang mencari ideologi daripada mereka-mereka ini. Digunakan sebagai senjata. Okey, Perang Dunia Ketiga, jika benda ini betul-betul terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk video kali ini aku akan bawakan kepada korang satu tajuk yang mana tajuk ini adalah berkenaan tentang akhir zaman. Akhir zaman ni memang kita berada di fasa yang keempat, dan kita adalah umat akhir zaman. Untuk tajuk umat akhir zaman ini, kalau kita tengok tajuk memang agak berat, tapi memandangkan kita sekarang ni sudah berada di fasa yang keempat dan kita juga adalah umat akhir zaman ini, juga kita tidak mengetahui apa yang berlaku di masa-masa akan datang. So ini adalah semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tak nak sentuh perkara yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. So jadi apa yang aku nak sentuh kali ini, umat akhir zaman yang direncanakan oleh tiga pertubuhan antarabangsa. Tiga pertubuhan ini adalah WHO mewakili sebagai kesihatan, kemudian PBB. PBB ini adalah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang mana diwakili oleh beberapa buah negara, termasuklah negara kita yang berada di dalam PBB tersebut. Dan yang ketiga, yang seperti mana korang tahulah, sejak dari zaman dahulu kala memang dia dikenali dengan simbol mata satu, atau mata satu ini ataupun piramid. Kalau kau tengok dalam duit US dollar, dia ada piramid menjadi. So kalau kita bincangkan skop tiga pertubuhan antarabangsa ini memang luas, tapi kita kecilkan dia punya skop, di mana WHO sekarang ini telah memasuki Malaysia. 2 tahun lepas diwakili Menteri Kesihatan oleh YB-KJ. Pada tahun 2023 diambil alih oleh YB Dr. Zaliha. Seperti mana yang aku beritahu tadi, tiga agenda daripada tiga pertubuhan ini, mereka-mereka ni telah lama membuat agenda beberapa tahun dahulunya, dan kini mereka sedang mencari bangsa yang dikatakan lost tribe, ataupun dalam golongan bangsa yang hilang itu. Kalau kita tengok histori negara kita, memang telah dijajah selama hampir 446 tahun, menyebabkan kita banyak kehilangan histori-histori, sejarah-sejarah negara kita. Melalui sistem pecah dan perintah inilah yang mereka mengguna pakai ke dalam WHO untuk meracuni fikiran Kementerian Kesihatan kita, menjadikan matlamat mereka ini berjaya. Yang sekarang apa yang boleh dilihat pada waktu ini, dikatakan bahawa ada satu wabak baru yang bakal muncul tidak lama lagi. Wabak itu lebih teruk daripada COVID-19 yang sebelum ini pada tahun 2021. Sekiranya kalau kita tidak membantras kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh mereka ini, kita juga akan lupus dari muka bumi ini. Dan agenda mereka untuk melupuskan umat manusia di muka bumi ini pun
akan tercapai. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Jadi kita harus mempertahankan negara kita dari serangan yang dibuat oleh mereka ini melalui pecahan perintah ini. Dan kalau kita lihat pun, selain pada KKM yang telah dipengaruhi oleh mereka-mereka ini, jabatan-jabatan yang terlibat seperti komponen-komponen yang berada di dalam jabatan kerajaan sekarang ini juga adalah ideologi-ideologi daripada mereka-mereka ini. So kita sekarang berada di dalam kritikal. Kalaulah kita tak perangi mereka-mereka ini dari sekarang, maka kita takkan dapat perintah lagi negara kita Malaysia. Dan mungkin negara kita akan ditukar daripada Malaysia, kita tak tahu nama yang akan datang. Mungkin Republic of Malaysia atau sebaliknya. Asalkan mereka-mereka ini berjaya, maka kita tidak lagi boleh dikatakan tanah ini adalah tanah Melayu. So bangkitlah wahai rakyat Malaysia yang mempunyai kad pengenalan yang berwarna biru. Jika kau mencintai negara ini, kau bangkitlah daripada dibuai mimpi selama ini. Jangan terpedaya, jangan hanyut dengan mereka-mereka ini punya janji-janji manis. Takkan kau orang nak biarkan negara ini ditakluki semula oleh mereka-mereka ini. Takkan kau nak biarkan kau orang ini jadi mangsa mereka-mereka ini. Apa lagi yang mereka menggunakan sebagai senjata? Mereka menggunakan ekonomi untuk memanipulasi dunia dengan mengaut keuntungan. Pelbagai cara yang mereka menggunakan. Dan kalau boleh tengok di Malaysia ini pun saja, mata wang kita telah jatuh merudum hampir kepada RM5 bersamaan dengan $1 kalau kita tidak mengawalnya dengan begitu baik. Jadi apa yang harus kita buat? Kita perlu kuasai ekonomi. Bagaimana kita nak menguasai ekonomi sedangkan mereka telah bertapak lama dulu? Boleh, kita boleh buat. Dan dahulu pun kita pernah menguasai dunia melalui ekonomi dengan menguasai rempah ratus ketika zaman era kegemilangan Melaka dahulu. Apa tidak bolehnya? Boleh. Jika kita pegang ekonomi pada zaman ini dengan kita memegang sektor pemakanan melalui perikanan, pertanian dan juga penternak, kita boleh menghasilkan satu ekonomi baru di dalam negara kita ini. InsyaAllah, kalau kita kuasai ini, kita dapat data-data melalui dari sumber apa yang kita ada. Melalui sekarang ini boleh dilihat kita sedang cuba menguatkan ekonomi melalui misi rakyat. Kita boleh pegang. Tidak mustahil itu boleh berlaku. Sekiranya kita memperkasakan di situ, mereka ini akan membeli dengan kita. Kita punya wang tidak harus lagi keluar di luar negara. So itulah cara dan matlamat kita di dalam misi rakyat. Kita menangkis diorang punya senjata-senjata supaya kita ni tidak tunduk dengan mereka ini. Dia menterbalikkan dunia, memanipulasi sejarah. Banyak lagi kita tertipu dan terpedaya oleh mereka, hinggakan budaya kita sendiri pun ditutupi oleh mereka-mereka ini jika kita tidak menceritakan hal yang sebenar kepada anak cucu kita. Jangan terpedayalah dengan mereka-mereka ini. Mereka ni sentiasa saja meracuni fikiran kita kalau kita tidak bendung anak-anak kita satu hari nanti. So pada hari ini, untuk menangkis umat akhir zaman yang dikreat oleh manusia ini, kita harus peranginya melalui apa yang kita ada sekarang. Kita bersatu di dalam misi rakyat ini, kan? Bolehkah mereka ini menguasai mata wang? Apa tidaknya mata wang sekarang pun dia dah mendahului. Sampai kita nak menyamaikan seperti aku cakap tadi, hampir ke RM5.
Bolehkah kita menurun? Bolehlah kita turun dengan sektor ekonomi. Tak peliklah satu hari nanti, andailah kata kita ni sekarang memang dah di ambang-ambang akhir zaman ini, cuma sekarang ini mencari punca nak masuk sesuatu perkara dan agenda saja. Seandainya lah jika kita dapat menguasai ekonomi ni nanti, apa lagi yang mereka akan buat? Mereka bermain dengan mata wang ini pula. Ada satu orang saja yang boleh melakukan, dan orang ini pun telah mengetengahkan satu ketika dulu. Aku rasa korang kenal siapa ni. Mungkin ini adalah memang task yang akan dilakukan ini dari beliau. Kalau betul lah itu Allah Ta'ala yang gerakkan, maka inilah akan terjadi. So daripada fiat money nanti akan berkucar kacir sekiranya seorang yang digelar sebagai leader of Asia dan dipersetujui banyak negara. Orang sangat hormat dengan dia kerana buah fikirannya itulah yang menjadikan dia negara-negara lain hormat akan dirinya. Bayangkanlah sekiranya dina itu dilancarkan di dalam market bagi menangani masalah fiat money tadi, aku rasa kita betul-betul sudah masuk ke fasa yang seterusnya, iaitu masuk ke dalam fasa peperangan, yang mana peperangan itu akan dilihat sekiranya pertelengkahan berlaku bagi menguasai dunia. Boleh perang dunia ketiga jika benda ini betul-betul terjadi. Maka di situlah akan terbitnya perang agama. Nampak macam teori saja, tapi sebenarnya teori yang korang kata inilah yang dirancang, inilah sebenarnya yang berlaku pada sekarang ini. Jadi kita harus berjaga-jaga sahaja. Cuma kita sampai ke tidak umur kita pada waktu itu, wallahualam, hanya Allah saja yang mengetahui akan segalanya. Cuma selagi kita hidup, kita boleh lalui fasa dalam pergi ke arah akhir zaman yang seterusnya. Daripada itu, kita terpaksa mengharungi liku-liku kehidupan dalam menjalani ke fasa seterusnya. Jadi itu saja yang aku boleh sampaikan buat masa sekarang ini. Kita jumpa lagi next video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.